A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang saya hormati pengerusi Lembaga Takbir Surau, ahli jawatankuasa surau Ain Molek, tuan-tuan imam, tuan-tuan guru, para asatizah, ibu-ibu dan ayah-ayah yang saya kasihi sekalian, serta para jemaah rahimakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita mengatur setinggi rasa syukur kepada Allah Ta'ala kerana telah diberikan peluang pada hari ini untuk mengikuti kelas takmir secara rakaman dan mengambil manfaat daripada majlis ilmu yang kita adakan pada hari ini. Segala puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Azza wa Jal di atas segala nikmat yang telah dianugerahkan kepada kita. Sesungguhnya dengan memuji Allah Ta'ala, maka segala keperluan kita akan dipenuhi oleh Allah Azza wa Jal. Selawat dan salam dipanjatkan kepada Rasul dakwah dan Rasul tarbiyah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua ini akan termasuk orang-orang yang akan memperolehi syafaat baginda di yaumil qiyamah insya-Allah. Sedang jemaah sekalian, disebabkan kita masih lagi berada dalam tempoh PKP ini, yang mana kita tidak pasti bilakah ianya akan berakhir, maka buat masa ini kita akan laksanakan kuliah kita ini secara rakaman sebanyak 3 kali dalam sebulan, berdasarkan kepada jadual yang saya terima daripada pihak JAIM. Jadi insya-Allah pada hari ini kita akan sambung perbincangan kita dalam kitab Hidayatus Salikin fi Suluki Maslakil Muttaqin. Jadi sedikit rumusan daripada kuliah yang lepas yang telah kita tangguhkan bermula daripada Ramadan pada tahun ini. Jadi antara rumusan yang boleh kita dapat ialah, pertama sekali adalah kita telah membincangkan berkaitan dengan pembahagian ibadah yang diperintahkan oleh Allah Ta'ala kepada dua, iaitu fardu dan sunat. Ibadah fardu adalah ibadah yang dibuat dapat pahala dan ditinggalkan berdosa. Manakala ibadah sunat pula ialah ibadah yang dibuat dapat pahala dan ditinggalkan tidak berdosa. Maka ibadah fardu adalah dasar dan asas kepada ibadah, manakala ibadah sunat adalah pelengkap kepada ibadah fardu yang kita laksanakan. Manakala rumusan yang kedua adalah ibadah fardu merupakan ra'sul mal. Ra'sul mal itu adalah umpama modal dalam perniagaan yang mesti ada, yang bermaksud bahawa ibadah fardu adalah ibadah yang mesti wajib dilaksanakan, manakala ibadah sunat adalah keuntungan daripada perniagaan ataupun keuntungan yang kita akan dapat daripada pelaksanaan ibadah fardu. Maka wajiblah ke atas kita ini untuk melaksanakan ibadah fardu terlebih dahulu, supaya ibadah sunat yang kita lakukan diterima oleh Allah Azza wa Jal. Pengabaian terhadap ibadah fardu akan menjadikan ibadah sunat yang kita lakukan tidak akan diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Jadi insya-Allah pada hari ini kita sambung bacaan kita dalam kitab ini, Hidayatus Salikin, pada muka surat 32. Muka surat 32, iaitu pada sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yaqulullahu tabaraka wa ta'ala: ma taqarraba ilayya al-mutaqarribuna bimithli ada'il muftaradtu alaihim wa la yazalul abdu yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbah fa idza ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi wa basarahu alladhi yubsiru bihi wa lisanahu alladhi yantiqu bihi wa yadahu allati yabtishu biha wa rijlahu allati yamshi biha wal qalbahu alladhi yudmiru bih. Ruwiya ba'dahu al-Bukhari fil Raqaq. Baik, maksudnya adalah ini adalah hadis kursi. Hadis kursi. Firman Allah Ta'ala di dalam hadis kursi. Jadi hadis kursi ini adalah hadis yang mana bermaksud firman Allah Ta'ala yang diwahyukan kepada Nabi SAW secara makna tanpa lafaz. Itu adalah hadis qudsi. Dan Nabi SAW dia menyampaikan firman Allah tersebut dengan lafaz dan ucapan daripada Nabi sendiri,
dan hadis ini Nabi terima sama ada melalui mimpi ataupun ilham Rasulullah tanpa perantaraan malaikat Jibril alaihissalam. Ini adalah maksud hadis kudusi. Berbeza dengan Al-Quran, Al-Quran diturunkan dengan lafaz dan makna. Manakala hadis kudusi ini diturunkan secara makna sahaja tanpa lafaz dan Nabi sampaikan kepada kita menggunakan bahasa Nabi sendiri. Jadi hadis kudusi seperti mana hadis-hadis yang lain, ada yang sahih, ada yang daif dan ada yang palsu. Jadi setiap hadis yang kita terima, maka keperluan bagi kita, bagi orang yang ahli dan pakar untuk memeriksalah sanad hadis tersebut dari sudut matannya dan juga sanadnya untuk memastikan kesahihan ataupun kedaifan ataupun kepalsuan hadis tersebut. Jadi di sini Allah Ta'ala telah menyampaikan iaitu tiada menghampirkan kepadaku oleh orang yang menuntut hampir kepadaku dengan seumpama berbuat ibadah yang aku fardukan atas mereka itu, dan sentiasa hamba-Ku menuntut hampir kepadaku dengan mengerjakan segala ibadah yang sunat hingga aku kasih akan dia. Maka apabila aku kasih akan dia, nescaya akulah pendengarannya yang ia mendengar dengan dia, dan akulah penglihatannya yang ia melihat dengan dia, dan akulah perkataannya yang ia berkata dengan dia, dan akulah tangannya yang ia memegang dengan dia, dan akulah kakinya yang ia berjalan dengan dia, dan akulah hatinya yang ia mencita dengan dia. Maka di sini Allah Ta'ala telah memberikan kepada kita tiga peringatan. Pertama sekali adalah tidak menghampirkan kepadaku oleh orang yang menuntut hampir kepadaku dengan seumpama berbuat ibadah yang aku fardukan atas mereka itu. Maksudnya adalah, kalaulah kita mendakwa bahawa kita hendak dekat kepada Allah, maka ibadah fardu wajib ditunaikan. Tidak ada satu pun amal yang akan dikira sebagai amal untuk dekat kepada Allah kalau ibadah fardu kita tidak buat. Sebab itulah, ibadah fardu ini adalah ibadah yang paling utama untuk kita pelihara dan ibadah yang wajib untuk kita sentiasa pelihara betul-betul dan jaga elok-elok untuk mendekatkan diri kita kepada Allah. Termasuklah fardu puasa, zakat, haji dan sebagainya. Itu yang pertama. Yang kedua adalah, dan sentiasa hamba-Ku menuntut hampir kepadaku dengan mengejarkan segala ibadah yang sunat hingga aku kasih akan dia. Maka di sini bermaksud, setelah kita memelihara ibadah yang fardu dan melaksanakan ibadah fardu itu dengan sempurna, maka kita melakukan ibadah sunat sehinggalah kita ini dikasihi oleh Allah Azza wa Jalla. Contohnya, solat sunat tahajud pada malam hari merupakan amalan orang-orang yang soleh sebelum kita. Kalau waktu subuh lewat, kan, maka dalam, katalah subuh lewat dalam 6-10 kena 5 minit, maka pukul 6 pagi tu kita masih boleh lagi tahajud lagi, kan. Buatlah seringkas yang mungkin bersama dengan satu kali witir. Jadi kita buat ibadah sunat dengan syarat disempurnakan ibadah fardu, maka kita akan dikasihi oleh Allah. Jadi ibadah sunat yang kita lakukan adalah jalan untuk mendapatkan kasih sayang Allah. Yang fardu dilaksanakan, yang sunat adalah pelengkap kepada ibadah fardu, di mana ibadah sunat adalah lambang kecintaan kita kepada Allah Azza wa Jalla. Dan yang ketiga, peringatan yang ketiga adalah, maka apabila aku kasih akan dia, nescaya akulah pendengarannya yang ia mendengar dengan dia, dan akulah penglihatannya yang ia melihat dengan dia, dan akulah perkataannya yang aku berkata dengan dia, dan akulah tangannya yang ia memegang dengan dia, dan akulah kakinya yang ia berjalan dengan dia, dan akulah hatinya yang mencita-cita dengan dia. Maka di sini kalau kita terjemah secara langsung ayat ini, maka ia akan penuh dengan ayat yang mutasyabihat, iaitu ayat yang memerlukan kepada penjelasan. Di sini Allah jadi telinga, Allah jadi mata, Allah jadi lidah, Allah jadi kaki,
Allah jadi tangan dan Allah menjadi hati. Maka ayat ni kita tak boleh nak terjemah secara langsung kerana ia adalah ayat mutasyabihat, maka diperlukan kepada penjelasan dan juga huraian yang lebih lanjut. Jadi maksudnya adalah apabila Allah kasih kepada kita, maka Allah akan memelihara pendengaran kita. Okay? Allah akan memelihara penglihatan kita. Allah akan memelihara kata-kata kita. Allah akan memelihara tangan kita. Allah akan memelihara kaki kita. Dan Allah akan memelihara hati kita ini hanyalah untuk jalan kebaikan sahaja. Maka apabila kita dengar, apabila kita lihat, apa yang kita cakap, apa yang kita sentuh, ke mana sahaja kita bergerak dan apa sahaja yang terdetik dalam hati kita, maka semuanya akan berada di bawah pimpinan Allah Azza wa Jal, akan berada di bawah bimbingan dan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi yang menjadi masalah sekarang ini adalah penglihatan kita, pendengaran kita, hati kita kebanyakannya tidak duduk di bawah pimpinan Allah. Yang kita takut adalah apabila ianya semua duduk di bawah pimpinan hawa nafsu atau pimpinan syaitan. Na'udzubillah min zalik. Tapi kalau kita nak menjadi manusia yang dipimpin oleh Allah, maka laksanakanlah amalan fardu dan amalan sunat sebaik mungkin dan semaksimal mungkin, dan laksanakanlah ibadah fardu yang mana merupakan perintah Allah yang wajib ditunaikan. Maka manakala ibadah sunat yang kita buat pula adalah ibadah yang melambangkan kecintaan kita kepada Allah dan untuk meraih kecintaan Allah kepada kita, dan dengan melaksanakan keseluruhan ibadah fardu dan sunat, maka selayaknya kita ini akan menjadi golongan muqarrabin, iaitu golongan yang hampir kepada Allah Azza wa Jal. Bahkan dengan pelaksanaan ibadah fardu dan sunat dan kita dapat meraih cinta dan kasih sayang Allah, maka segala anggota badan kita ini akan dipelihara dan berada di bawah pimpinan dan juga rahmat Allah Azza wa Jal. Seterusnya, dan ketahui olehmu wahai talib. Talib ni adalah penuntut ilmu, bukan nama orang. Talib maknanya penuntut ilmu. Dan ketahui olehmu wahai talib bahawa tiada kuasa engkau mendirikan atas segala ibadah yang disuruh oleh Allah itu kecuali dengan bersungguh-sungguh engkau memelihara akan hatimu dan segala anggotamu pada setiap ketikanya dan pada setiap nafasmu, itu detik kita, daripada waktu pagi hinggalah ke waktu petang. Dan tiada kuasa engkau atas yang demikian itu, melainkan apabila engkau aturkan bahagian segala waktumu dengan wirid-wirid dan ibadah-ibadah daripada pagi hingga ke petang, maka engkau ingatkan pada setiap waktumu akan segala ibadah yang disuruh oleh Allah Azza wa Jal, maka engkau kerjakan akan dia. Maka di sini Allah penulis kita ini mengingatkan bahawa kita ini tidak akan mampu untuk melaksanakan ibadah kecuali dengan dua perkara, dengan dua syarat. Pertama sekali adalah kesungguhan memelihara hati dan anggota badan kita pada setiap masa. Hati kita dan anggota badan kita ini sangat memerlukan keadaan yang bersih. Hati dan anggota kita ini mudah sangat untuk menjadi kotor kerananya apa? Adanya hawa nafsu dalam diri kita. Mata tidak semuanya melihat perkara yang baik. Telinga juga tidak semuanya mendengar perkara yang baik. Hati juga tidak semuanya diisi dengan perasaan yang baik. Ditambah pula sekarang ini adanya media sosial, ada internet, ada Facebook dan sebagainya. Maka hati kita ini mudah sangat untuk menjadi kotor dan ia boleh berada pada tahap yang sangat tinggi. Maka untuk memelihara hati dan anggota kita ini, makalah kita perlukan sangat kepada ilmu. Hanya dengan ilmu sahaja yang boleh mengenalkan diri kita ini bahawa penyakit apakah yang boleh menyebabkan hati dan juga anggota badan kita ini kotor. Hati manusia ini seperti apa? Raja dalam tubuh manusia. Kalau baik hatinya, maka seluruh jasadnya akan menjadi baik. Wajahnya baik, matanya baik, tangannya baik, kulitnya baik. Semuanya akan jadi baik dan kita akan terasa ringan untuk melaksanakan ibadah. Tapi kalau hati kita kotor dan rosak, maka seluruh anggota akan menjadi kotor dan terasa berat untuk melaksanakan ibadah. Sebab itulah pengarang kita ini berpesan
dalam apa-apa ibadah yang hendak dilakukan, hendaklah membersihkan hati dengan membuang segala rawasib jahiliyah, iaitu karat-karat jahiliyah yang ada dalam hati kita. Sebab hati dan perbuatan ini dia sangat berkait rapat. Sebab itulah ada satu pepatah Arab yang masyhur. Dia kata apa? Kullu ina'in bima fihi yandah. Kullu ina'in bima fihi yandah. Setiap bekas akan mengeluarkan apa yang terkandung di dalamnya. Setiap yang ada di dalam hati, itulah yang akan diterjemahkan dalam perbuatan. Maksudnya apa? Golongan yang tidak baik, yang hasad dengki, yang dendam, yang cemburu dan seumpamanya akan mengeluarkan perkataan yang tidak baik apabila dia bercakap. Manakala golongan yang baik pula, maka mereka akan mengeluarkan kata-kata yang baik. Jadi apa sahaja yang kita cakap, apa sahaja yang kita tulis, apa sahaja yang kita komen dekat media sosial, dekat internet ke Facebook dan sebagainya, boleh diibaratkan sebagai cerminan hati pemilik orang tersebut. Sebab itulah, isilah perkara yang baik dalam hati kita supaya kita dapat mengeluarkan perkara yang baik dan kita dapat mengeluarkan perkara yang mulia dalam perbuatan kita. Persoalannya, bagaimanakah cara untuk kita pelihara hati kita ini? Bagaimanakah caranya untuk kita nak memelihara hati kita supaya sentiasa bersih? Ujian sangat banyak. Tak mampu untuk kita melakukannya secara bersendirian. Tetapi para ulama telah menyatakan ada 6 cara bagaimana untuk memastikan hati ini sentiasa dalam keadaan sejahtera. Jadi hati yang sejahtera terletak pada 6 perkara. Pertama sekali adalah bacaan Al-Quran dengan tadabbur, dengan faham dan mengamalkannya. Ini adalah cara untuk kita nak mensejahterakan hati kita. Yang kedua adalah perut yang kosong, iaitu banyakkan berpuasa. Atau jika tak puasa pun, perut dalam keadaan tidak terlalu, tak terlalu kenyang ataupun makan yang terlalu banyak. Kita kontrol dari sudut makanan. Pastikan perut dalam keadaan tidak terlampau kenyang. Yang ketiga, melakukan qiyamul lail. Berjaga malam untuk melakukan ibadah. Bukan berjaga malam melakukan maksiat, tapi berjaga malam melakukan qiyamul lail, beribadah. Sekarang subuh lewat. Dalam 5.45 tu kita masih lagi boleh untuk solat tahajud. Buatlah semampu yang boleh supaya kita dapat beribadah pada malam hari. Yang keempat, antara cara untuk mendapatkan hati yang sejahtera ini adalah beribadah, merendah diri kepada Allah dengan bermunajat dan beristighfar pada waktu sahur sebelum subuh. Jadi kalau kita boleh bangun awal pada waktu subuh, maka kita banyakkan beristighfar sebelum solatnya, sebelum mendirikan solat subuh. Yang kelima, mujalatus salihin, iaitu duduk dalam majlis orang-orang yang soleh. Jika ada majlis ilmu dan kita serasi dengan majlis tersebut dan juga serasi dengan ustaz yang menyampaikan kuliah tersebut, maka hadir dan ambil manfaat daripada penyampaian ustaz tersebut. InsyaAllah, menghadiri majlis ilmu ini boleh membentuk hati kita. Dan yang keenam, cara untuk memastikan hati kita sejahtera adalah dengan cara makan makanan yang halal adalah punca kepada kebaikan hati. Kalau jika makanan yang masuk itu adalah makanan yang halal, maka akan keluarlah daripada tuannya perbuatan yang halal. Kalaulah yang masuk itu adalah makanan yang haram, maka akan keluarlah daripada tuannya perbuatan-perbuatan yang haram. Dan kalaulah yang masuk ke dalam badan tuannya itu makanan-makanan yang syubhah, yang tadi tak pasti halal ataupun haram, maka akan keluarlah daripada tuannya itu perbuatan-perbuatan yang syubhah, iaitu perbuatan-perbuatan yang diragui sangat-sangat. Maka 6 perkara ini adalah berkaitan tentang kesejahteraan hati dan bolehlah kita jadikan panduan untuk kita pelihara hati dan juga perbuatan kita. Okay. Seterusnya, pengarang telah berpesan, dan tiada kuasa engkau melainkan apabila engkau aturkan bahagian segala waktumu itu dengan wirid dan ibadah-ibadah daripada pagi hingga ke petang. Jadi yang kedua adalah dengan cara kita menyusun masa dengan amalan wirid dan doa dan ibadah, berzikir
pada waktu pagi hingga ke petang. Jadi apabila kita dapat menyusun hidup kita ini dengan zikir dan wirid, maka kita akan dapat banyak faedah yang bermanfaat. Antaranya apa? Pertama sekali adalah seseorang itu, dia tidak akan menyibukkan dirinya dengan dosa-dosa lisan seperti mengumpat dan sebagainya, ataupun mencela manusia, menceritakan kesalahan orang. Semua perkataan yang sia-sia tidak akan keluar daripada mulutnya. Kerana apa? Dia akan menganggap segala dosa lisan ini adalah perkara yang sia-sia dan dia telah berjaya menyibukkan dirinya dan telah terbiasa dengan berzikir. Yang kedua adalah manfaat orang yang berzikir adalah orang yang berzikir akan dapat mengelakkan dirinya daripada perbuatan yang tidak bermanfaat. Orang yang sentiasa berzikir kepada Allah, dia akan meninggalkan perkara-perkara yang tidak berfaedah. Apabila telah biasa berzikir, maka dia akan rasa rugi apabila dia meninggalkan zikir-zikir tersebut. Orang yang telah biasa menghafal Al-Quran, maka dia akan merasakan kerugian apabila tidak menghafal Al-Quran, dan dia akan merasakan kerugian apabila masa yang dia ada itu tidak digunakan untuk murajaah ataupun mengulang kaji bacaan Al-Quran. Bahkan orang-orang yang hafal Al-Quran ini, mereka ini akan lebih bersemangat untuk melaksanakan solat malam, kerana solat malam adalah peluang untuk dia murajaah, untuk mengulang kaji hafalan dia di dalam solat, di samping dapat menguatkan keimanan diri dia. Kemudian yang ketiga adalah antara faedah yang kita dapat apabila kita dapat menyusun hidup kita dengan zikir dan zikrullah dan juga wirid kepada Allah. Orang yang berzikir akan sentiasa diingati oleh Allah. Kita akan diingati oleh Allah. Sebab Allah Ta'ala kata apa? Fazkuruni azkurkum. Ingatlah aku dan aku akan ingat kepada kamu. Inilah perkara yang mesti kita yakinilah. Dan sebab setiap kali kita ingat Allah, maka pasti Allah akan ingat kepada kita. Ketika kita berhadapan dengan musibah, Allah akan ingat kepada kita kerana kita selalu ingat kepada Allah. Bahkan dalam sebuah hadis kursi, Allah pernah berfirman, sesiapa yang ingat kepadaku dalam hatinya, maka aku akan ingat kepadanya di sisiku. Dan sesiapa yang ingat kepadaku di hadapan manusia, maka aku akan mengingatinya di dalam sekumpulan makhluk yang lebih mulia daripada mereka, iaitu malaikat. Itu adalah kebaikan yang kita dapat bila kita sentiasa mengingati Allah. Yang keempat adalah bila kita berzikir pada pagi dan petang, maka ia akan memantapkan akidah seseorang. Jadi apabila kita lihat kandungan zikir pagi dan petang, kita akan dapati zikir-zikir ini mengandungi makna-makna tauhid. Bila kita baca zikir itu pada pagi dan petang dengan penghayatan, maka sudah pastilah tauhid kita akan semakin mantap dan kita akan dapat memperbaharui keimanan kita. Bahkan Allah Ta'ala menyuruh Nabi SAW bersabar ketika berhadapan dengan gangguan musyrikin Mekah dengan mengingati Allah pada pagi dan petang hari. Bahkan Nabi SAW dia berasa sangat sempit dadanya kerana apa? Disakiti oleh kaum musyrikin. Maka Allah menyuruh Nabi SAW untuk mengingati Allah setiap pagi dan petang, iaitu sebelum terbit matahari dan sebelum terbenamnya matahari. Jadi orang-orang yang telah biasa berzikir dalam kehidupan dia, maka dia akan lebih mudah untuk menghadapi ujian kehidupan ini. Kemudian yang kelima, antara faedah yang kita akan dapat bila kita sentiasa berzikir dan berwirid kepada Allah adalah kita akan dapat manfaat ukhrawi. Bukan sahaja kita akan mendapat manfaat duniawi, tetapi kita juga akan mendapat manfaat ukhrawi. Manfaat ukhrawi adalah kita akan mendapat pahala, dan duniawi pula kita akan mendapat ketenangan hati dan dapat menolak bala. Jadi kalau manusia menolak bala, ada manusia yang menolak bala dan musibah dengan tangkal dan azimat, maka kita akan menolak bala dengan zikir dan wirid kepada Allah pada pagi dan petang. Bahkan antara zikir yang selalu kita baca, Bismillahilladzi la yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas sami'ul alim. Maksudnya apa? Dengan nama Allah yang tidak memberi mudarat pun sesuatu di muka bumi dan juga di langit, dan dia maha mendengar lagi mengetahui. Bahkan Al-Imam Al-Qurtubi dia pernah berkata, haza khabarun sahih wa qaulun shadiq. Ini adalah dalil yang sahih dan kata-kata yang benar daripada Nabi SAW, dan kami telah mengetahui kebenaran kata-kata ini, iaitu doa tadi itu, secara dalil dan pengalaman kami. Menurut Imam Al-Qurtubi, dia ada pengalaman mengamalkan
doa ini. Bismillahillazi la yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas samiul alim, dan dibaca pada pagi dan petang. Jadikan zikir dia amalkan. Dan pada satu hari dia terlupa membaca zikir tersebut dan dia telah disengat oleh kalajengking. Dan dia mengatakan bahawa dia terlupa untuk membaca zikir ini dan ini adalah asbab kepada terkena sengatan kalajengking. Bahkan orang-orang yang membaca zikir pagi dan petang ini, dia sebenarnya tidak akan terkena sihir. Ada orang yang sakit terkena ilmu hitam daripada dukun ataupun bomoh ataupun pawang. Tapi bila kita protect diri kita ini dengan zikir pagi dan petang, maka kita tidak akan terkena dengan sihir ataupun ilmu hitam daripada manusia, daripada kejahatan orang-orang yang melakukan jahat. Sebab ada satu kawan saya lah. Kawan saya dia adik dia kena sihir. Masa buat rawatan tu dia pergi Darul Syifa tak silap. Ustaz tu tanya pada dia lah, awak ni ada amalan apa-apa ke? Kawan saya kata tak ada amalan apa-apa Ustaz. Dia kata kenapa Ustaz? Dia kata apa kaitan dengan saya? Sedangkan yang sakit tu adik saya. Jadi kita sebenarnya sihir tu nak kena pada awak, tapi terkena pada adik awak. Jadi kawan saya kata dia amalkan baca Al-Maksurat tu. Al-Maksurat tu, doa Al-Maksurat yang buku kecil tu yang biasanya dekat sekolah ada baca tu kan, dekat sekolah asrama selalu buat tu. Dia baca pagi sekali, petang sekali. Jadi ustaz tu kata itulah antara doa yang diajar oleh Nabi pendinding kepada sihir. Jadi apabila seseorang itu dia melazimi bacaan zikir pagi dan petang sebagai cara untuk dia protect diri daripada terkena bala dunia, maka dia akan dapatlah protection daripada Allah daripada serangan sihir dan juga kejahatan manusia. Tapi hakikatnya apa-apa sahaja yang berlaku adalah dengan takdir Allah sebagai jalan menguji kesabaran hamba-Nya. Tapi ada juga orang-orang yang baca tapi terkena sihir juga. Dan tapi itu adalah jalan untuk Allah menguji kesabaran dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi apabila kita membaca zikir pagi dan petang ini, maka ada beberapa adab yang mesti kita perhatikan. Yang ini kita perlu tunaikan. Pertama sekali adalah kita bacalah zikir-zikir yang maksur. Zikir yang maksur ni adalah zikir-zikir yang telah diajar oleh Nabi SAW. Dan dalam kitab kita ini juga ada beberapa hadis ataupun doa-doa yang telah diajar oleh Nabi, maka kita boleh amalkan. Yang kedua adalah berzikir dengan penuh penghayatan dan khusyuk yang melalui pemahaman terhadap makna zikir tersebut yang kita baca. Contohnya kita baca Sayyidul Istighfar, ataupun doa kita baca Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Kita baca dan kita tahulah maksudnya. Al-Imam Al-Qurtubi dia pernah menyebut sangat berbeza pahalanya antara orang-orang yang berzikir dengan melepaskan zikir di mulutnya dengan orang-orang yang berzikir tetapi dia faham maksud zikir yang diucapkan. Maka adalah keperluan untuk kita fahami maksud doa itu walaupun secara ringkas tentang apakah doa yang kita baca. Sekurang-kurangnya bila kita dengar doa ini ataupun kita baca zikir ini, maka kita tahulah maksud dia dan kita dapat tahulah apakah sebenarnya yang Allah nak sampaikan, apakah permohonan yang kita minta melalui penghayatan terhadap doa dan juga zikir yang kita baca. Kemudian yang ketiga adalah kita membaca zikir pagi dan petang dengan penuh ketundukan hati dan suara yang rendah. Tak perlu kepada suara yang kuat, tak perlu pada menjerit-jerit. Kerana apa? Sebab zikir pagi dan petang ini kebanyakannya adalah doa dan pujian kepada Allah. Maka di sini kita perlu menghadirkan hati yang penuh dengan ketenangan, hati yang penuh dengan kerendahan hati dan juga hati yang memerlukan kepada Allah Azza wa Jal. Yang keempat, lebih afdal kita berzikir dalam keadaan berwuduk. Tapi kalau tidak berwuduk pun juga tidak mengapa, tak ada masalah. Kemudian yang kelima, antara adab kita berzikir adalah tidak ada had bilangan zikir-zikir dan doa yang kita baca. Dan bebas untuk kita tentukan bilangan itu sendiri. Nak baca sekali boleh, nak baca 3 kali boleh, nak baca 7 kali diulang pun tak ada masalah. Tak ada masalah. Cuma dalam kita nak menjadualkan masa dan waktu ini, sebenarnya bila kita sebut dari segi realiti amat mustahil sebenarnya kalau kita nak jadualkan masa tertentu untuk berzikir ni. Kalau orang yang bekerja 8 pagi sampai 5 petang kan, ataupun kita bekerja tak tentu masa,
ada yang kerja malam, balik siang, siang dah letih, tidur pula. Lepas tu orang perempuan yang penat menguruskan rumah tangga, bekerja lagi. Jadi susahlah dia nak jadualkan dan rutinkan masa itu untuk berzikir. Jadi kalau macam inilah nampak gaya je, mungkin orang-orang yang telah pencen dia lebih mudahlah untuk susun masa berzikir ini. Kan? Tapi sesibuk macam mana pun kita, kan, ada banyak ruang-ruang yang boleh kita buat yang untuk kita nak mengatur waktu-waktu dan juga lama yang kita berzikir dan wirid ni kepada Allah. Pertama sekali adalah, yang ni cadangan lah yang boleh kita buat. Pertama sekali adalah, kalau kita tak mampu untuk mengamalkan zikir dan wirid yang Nabi ajar secara keseluruhannya, kan, memadailah kita amalkan sebahagiannya. Kalau tak dapat semua, jangan tinggalkan semua. Tapi kita amalkan semaksima yang mungkin. Okay, itu yang pertama sekali lah. Zikir tu banyak. So kita pilih-pilihlah sebaik mungkin mandu ayat yang kita rasa mudah untuk kita baca dan kita amalkan. Maka itu adalah yang terbaik. Yang kedua adalah memanfaatkan zikir dan wirid setiap kali selepas solat fardu. Kalau tak mampu nak baca zikir yang banyak itu, separuh pun tak mampu, maka lazimilah doa dan wirid selepas solat fardu. Kita sembahyang fardu seperti biasa, kan? Selepas solat aja, tak kisah kita solat bersendirian ke atau kita solat berjamaah ke, maka amalkanlah pakej zikir yang Nabi dah ajar. Subhanallah 33, Alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 33 kali. Sebab amalan ini ada contohnya daripada Nabi SAW. Dan kita lazimi dulu 5 waktu ini secara berterusan. Sebelum kita tambah dengan zikir dan doa yang banyak-banyak itulah. Sebabnya apa? Bukan semua orang boleh konsisten dengan zikir dan doa selepas solat ini. Maka kalau tak mampu untuk baca yang banyak-banyak itu, kita cuba baca dengan amalkan lazimi bacaan doa dan wirid selepas daripada solat fardu. Yang ketiga, kalau kita tak mampu untuk mengamalkan wirid-wirid ataupun zikir yang telah Nabi tinggalkan kepada kita, maka jadikanlah rutin hidup kita ni adalah kehidupan yang berzikir kepada Allah. Walaupun sedikit sahaja zikir yang kita sebutkan dalam satu masa, tak jadi masalah. Tapi yang penting adalah kita konsisten baca walaupun sedikit. Dan lebih-lebih baik lagi lah sebenarnya kalau kita ada satu zikir yang kita suka baca, macam istighfar ke, astaghfirullahalazim ke, atau kita baca hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyyan rasulah, ataupun selawat kepada Nabi, kita amalkan, kita pegang dan kita amalkan zikir tersebut dan jadikanlah zikir itu sebagai amalan rahsia yang Allah dengan kita saja yang tahu. Itu pun dah memadai dah. Sekiranya tak mampu untuk buat yang banyak-banyak tersebut. Dan yang keempat, kalau kita tak mampu untuk amalkan doa-doa ataupun zikir-zikir yang telah Nabi SAW tinggalkan, maka jadikanlah Al-Quran itu sebagai zikir harian kita. Tak perlu hafal, memadailah kita baca Al-Quran. Kerana apa? Sebab baik zikir adalah kalimah la ilaha illallah, dan Al-Quran juga adalah sebab baik zikir yang akan memberi peringatan kepada kita. Bahkan dengan membaca Al-Quran, ianya bukan saja dapat manfaat di dunia, kita akan dapat juga manfaat di akhirat, yang mana dia akan menjadi syafaat kepada pembacanya pada hari kiamat. Sebab itulah, apabila seseorang itu dia telah insaf daripada perbuatan lampau dan dia hendak kembali kepada agama, ataupun ada juga orang yang Allah panjangkan umurnya dan dia nak kembali kepada agama di penghujung usianya, maka kembalilah kepada Al-Quran, kerana Al-Quran adalah sebaik-baik jalan untuk kembali kepada Allah. Maka itulah sedikit cadangan yang boleh saya berikan untuk dapat kita pastikan supaya susunan hidup kita ini tak terlepas daripada agenda yang diisi dengan zikir-zikir dan juga wirid-wirid tertentu kepada Allah Azza wa Jalla. Baik, senang jemaah sekalian yang saya hormati, ibu-ibu dan ayah-ayah yang saya kasih sekalian, saya rasa setakat ini dululah untuk perbincangan kita pada kali ini. InsyaAllah kita akan sambung kuliah kita pada kesempatan yang akan datang. Semoga Allah Ta'ala merahmati dan juga menyempurnakan kebaikannya kepada kita semua di atas kehadiran kita pada majlis pada hari ini. Aku qouli hadza wa astaghfirullahalazim li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr
illal ladzina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.